Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah? Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam Facebook Live TV Al-Hijrah bersama dengan Pertubuhan Mihrab pada pagi ini. InsyaAllah dengan tajuknya Bulan Muharram, Bulan Subsidi Iman. Semoga-moga dengan kedatangan bulan Muharram ni dapat menambahkan lagi iman kita, dapat menambahkan lagi amalan kita, dapat menambahkan lagi ilmu kita berkaitan dengan perihal-perihal ilmu-ilmu dalam dunia Islam terutamanya, insya-Allah. Dan pagi ini kita nak bersama dengan Duta Pertubuhan Mihrab iaitu Ustaz Nazri, dan juga kita ada pendakwah dari Nur Syahadah Malaysia iaitu Ustaz Iqbal Hamzi. Assalamualaikum Ustaz Nazri, Ustaz Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ustaz Nazri kat mana? Saya okey, saya dekat tempat saya. Dekat mana Ustaz? Dengar tak? Dengar. Kampung. Oh, dekat kampung. Masya-Allah. Ustaz Iqbal pula dekat mana? Melaka. Dari Melaka. Melaka. Masya-Allah, seorang di kampung, seorang di Melaka, seorang di studio TV Al-Hijrah. Hari ni kita berhimpunlah kan untuk berbicara berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ni, Bulan Muharram, Bulan Subsidi Iman. Tapi sebelum tu saya nak raikan juga penonton setia TV Al-Hijrah di Facebook Live TV Al-Hijrah. Kita ada Nur Hayati. Nur Hayati. Alhamdulillah, masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TV Al-Hijrah dan tim-tim dan sahabat-sahabat. Waalaikumsalam. Daripada Muhammad Husyairi Samsudin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia siap berselawat lagi ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada penonton. Kalau penonton ada apa-apa soalan nak bertanyakan kepada Ustaz Nazri ataupun Ustaz Iqbal berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, Bulan Muharram, Bulan Subsidi Iman, bolehlah komen, dan kalau boleh bagi tahu jugalah kan daripada mana kan. Kita tengok juga penonton Facebook Live kita pada pagi ini daripada mana kan. Daripada Fizah Ismail. Alhamdulillah. Masya Allah, terima kasih. Dan jangan lupa untuk share Facebook Live ni supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ini. Daripada Muhammad Syukri dari Melati, Kuala Lumpur. Masya Allah. Tak jauh dah tu daripada studio TV Al-Hijrah. Lebih kurang kalau drive mungkin dalam 15 minit sampai studio TV Al-Hijrah kan. Melati clear Ustaz. Alhamdulillah, Melati clear. Masya Allah, terima kasih. Okey, jadi kita teruskan kepada tajuk perbincangan kita. Kita mulakan dengan Ustaz Nazri lah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh jelaskan tajuk kita pada pagi ni. Apa yang dimaksudkan dengan bulan Muharram ni, bulan subsidi iman? Maksudnya kita dapat subsidi ke macam mana? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton-penonton yang setia bersama TV Al-Hijrah, rakan-rakan yang berada di mana saja. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita setiap hari Allah yang Maha Baik itu bagi kita macam-macam nikmat yang mostly kebanyakan nikmat kita tak pernah minta pun dengan Allah. Kita tak pernah minta Allah bagi mata, bagi jantung, bagi urat saraf kan, bagi hati, bagi pankreas, tak pernah minta. Tapi Allah bagi benda tu berjalan dengan sistemnya yang Masya Allah, Tabarakallah, sangat hebat. Dan inilah tanda-tanda kebesaran Allah di mana Allah tu Maha Pemurah, Maha Agung, Maha Pentadbir. Dialah Raja segala alam yang telah menetapkan pada takdirnya pada hari ini
kita dapat bertemu secara maya untuk kita sama-sama berkongsi sebagai tanda kita caring each other, kita selalu ingat mengingati antara sama lain. Jadi bila tajuk yang kita pilih ni dia agak rare sikit lagi-lagi orang kata waktu ni tengah hangat dengan apa perkataan disebut sebagai subsidi. Kita dengar subsidi ni kita tak boleh dengar, dia macam subsidi ni kenapa disebut sekarang, sepatutnya subsidi ni di hujung-hujung tahun waktu pembentangan bajet, ya. Dan subsidi ni perkataan yang orang seronok nak dengar. Kan ada subsidi petrol, subsidi minyak, subsidi beras, subsidi apa lagi, barang mentah, subsidi perumahan dan sebagainya. Jadi subsidi ni orang memang menanti-nanti apakah busyra ataupun berita gembira untuk mereka dapat. Tapi kita mungkin jarang atau tak pernah dengar tentang apa dikatakan dengan subsidi iman. Adakah subsidi itu hanya makhluk dia bagi, bahkan Allah yang maha kaya lagi maha mengkayakan lebih berhak untuk memberi kita subsidi sebab dialah yang memiliki dan sumber segala rezeki yang diturunkan kepada hamba-hambanya. Jadi subsidi iman ni sebenarnya kita pilih tajuk untuk kita cakna dan untuk kita membuka minda dan hati kita, supaya kita faham sebenarnya apa yang dikatakan Muharram ini bulan subsidi iman. Seperti mana kita tahu dalam Al-Quran disebutkan tentang kelebihan bulan-bulan haram yang 4 itu, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rejab. Dalam bulan-bulan haram ini Allah bagi satu speciality, sisi keistimewaan di mana Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan orang yang buat kebaikan pada bulan ini pahala dia subhanallah marvelous, superb. Allah bagi pahala yang luar biasa berbanding bulan-bulan lain. Tetapi kena ingat Al-Hafiz Ibn Kathir juga menyebutkan bahawa orang yang buat dosa juga akan dapat dosa yang berkali-kali ganda lebih daripada bulan-bulan lain. Maknanya bulan yang 4 ni memang special, Allah bagi subsidi untuk seseorang itu menambah iman, menambah takwa supaya dekat dengan Allah, supaya itu menjadi modal untuk apabila mereka dipanggil kembali kepada Allah, mereka boleh tunjukkan kepada Allah, ya saya telah melakukan segala perintah seperti mana yang tertakluk dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dijadikan Allah untuk beribadah. Jadi maknanya kita dah ada modal untuk kita tunjuk pada Allah. Jadi bulan ni bulan yang Allah nak bagi berganda-ganda. Tapi bila kita masuk bulan Muharram ni juga dikenali sebagai Syahrullah ataupun bulan Allah, di mana bulan ini direkodkan dalam hadis Rasulullah suka berpuasa pada bulan Muharram selepas bulan Ramadan. Jadi maknanya itu salah satu ibadah yang Nabi tunjukkan, yang Nabi suka, melambangkan bahawa bulan ini special berbanding bulan-bulan yang lain walaupun pada bulan haram yang lain. Jadi bulan ini disebut sebagai Syahrullah. Bila kita sebut dengan Syahrullah, dipanggil bulan Allah, maka kita pun faham semua yang disandarkan dengan Allah dia satu benda yang hebat, satu benda yang besar, satu benda yang agung. Contohnya rumah Allah, Baitullah, Syahrullah dan yang lain-lain. Jadi maknanya apa yang dikaitkan Abdullah, hamba Allah kan, sesuatu yang dikaitkan dengan Allah, maka itu satu benda yang agung, yang hebat, yang besar. Jadi begitu juga pada bulan Syahrullah ni, Allah sebenarnya menyediakan banyak package menarik untuk seseorang dia meningkatkan iman dia, sebab untuk pengetahuan kita semua, iman adalah modal utama. Takwa adalah modal utama untuk kita berjumpa Allah. Kalau kita balik jumpa Allah, Allah panggil iman kita macam kulit bawang ataupun tak ada iman langsung, maka petanda kita dalam su'ul khatimah. Kalau kita daripada sekarang iman kita macam kulit bawang, bila kita saat nazak sakaratul maut, kita dipanggil dan ditipu oleh iblis ketika nazak, maka waktu itu iman kita terus lenyap, habis. Maka di situ juga kita su'ul khatimah. Jadi pentingnya iman ini, maka sebab itulah kita sebut bahawa pada bulan Muharram ini adalah bulan terbaik untuk kita gandakan iman kita, kerana Allah memberi kelebihan berbanding bulan-bulan lain, di mana kalau nanti kita akan sebutkan antaranya, kalau macam di bulan Muharram ni, kalau kita kata subsidi lah, macam mana kata nak subsidi tu kan, kita bukan boleh rujuk lah beberapa kitab yang disebutkan, contohnya macam dalam kitab yang ditulis oleh Imam Syedawat Al-Fatani. Contohnya orang yang buat amalan pada bulan Muharram ni, especially pada 9 dan 10, dia berpuasa pada bulan ni, dia punya kebaikan dia dibagi pahala seolah-olah haji, pahala haji.
dan 1000 kali umrah. Sekali haji, 1000 kali haji, 1000 kali umrah dan 1000 kali syahid dan diharamkan daripada api neraka. Ini sebagai contoh. Sebenarnya soal pahala ni kita serahkan kepada Allah. Kita tak tahu. Kita pun dididik oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, beribadahlah kamu lillahi ta'ala. Kita beribadah untuk cari redha Allah, bukan nak cari pahala. Walaupun pahala ini sebenarnya ataupun kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan ini, macam kita mengusap anak yatim, kita jamu orang buka puasa pada bulan Muharram, seperti kita memberi sekalian orang Islam berbuka puasa. Ni kan satu benda yang subsidi kan. Kemudian kita bersedekah pada 9-10 Muharram ni, pada hari Ashura, seolah-olah kita akan bersedekah, kita bersedekah selama setahun. Ini subsidi. Ini bentuk-bentuk subsidi. Kalau kita tengok fadilat ini specialnya pada 10 Muharram, pada bulan Muharram ini, tak ada pada bulan lain. Jadi benda ni sebenarnya bukan kita punya fokus. Walaupun itu menarik perhatian kita, sebut subsidi, apa subsidi ni kan? Macam best kan? Memang kita nak menarik perhatian, Allah nak menarik perhatian manusia hamba-hambanya yang selalu tergalit dengan nafsu ni. Dia kena ada satu, orang kata apa, ayat-ayat penarik, dia panggil ayat-ayat penarik. Dia bagi ganjaran, dia bagi gandaan pahala. Itu semata-mata untuk menarik kita yang baru nak berjinak, kita baru nak berjinak dengan Allah. Yang orang yang baru nak berjinak baiki diri, orang yang baru berjinak nak mantap iman. So sebab itulah pada bulan ini kita sebenarnya fokus nak redha Allah, tapi di sebalik itu Allah bagi macam-macam pahala. Kalau usap kepala anak yatim, apa pahala dia. Kalau baca qul huwallah 1000 kali pada 10 Muharram, apa pahala dia. Banyak sebenarnya, terlalu banyak. Jadi secara ringkasnya saya ceritakan bahawa memang ini adalah bulan terbaik untuk kita develop iman kita, untuk kita tebalkan iman kita, untuk kita tingkatkan iman kita, yazid wa yazid wa yazid, meningkat, supaya kalau dijatuh di saat kejatuhan itu tidaklah terlalu merudum dan menyebabkan kita boleh dijatuhkan sampai tak bangun. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, itu dia satu penerangan dan perkongsian yang cukup cantik daripada Ustaz Nazri. Masya Allah. Jadi kepada yang menonton di Facebook Live TV Al-Hijrah ni, kalau rasa nak tulis nota balik kan, kadang-kadang yelah tak ada pen, tak sempat lagi nak menulis dekat pen tu, boleh tulis balik dekat komen ni. Mungkin nota-nota kecil ni supaya penonton lain pun dapat manfaatnya juga. Masya Allah. Jadi kita nak beralih pula kepada Ustaz Iqbal Hamzi daripada Nur Syahadah Malaysia ni. Jadi Ustaz kan. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan, nak raihkan juga penonton di Facebook Live TV Al-Hijrah ni tadi, ada seorang daripada Humam Bertaubat. Tahniah Ustaz Iqbal, mantap Nur Syahadah. Masya Allah. Tu dia kan. Ni penyokong peminat-peminat Ustaz ni kan. Daripada Siti Ida, Assalamualaikum semua pencinta ilmu. Siti dari Perak, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Terima kasih juga Siti. Kalau boleh share Facebook Live ni kan. Senegeri lah kita dua-dua daripada Perak je. Masya Allah kan. Lepas tu daripada banyaklah yang ada daripada Wan Muhammad Afif, Shah Alam Jelas. Terima kasih kepada saudara Wan Muhammad Afif kan. Jadi Ustaz Iqbal, kita sambung balik kepada perbincangan kita kan. Mungkin Ustaz Iqbal boleh kongsikan juga siapakah golongan yang layak menerima subsidi iman seperti yang diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Nazri itu tadi, dan apa sebenarnya ciri-ciri orang-orang yang bertakwa menurut Al-Quran dan hadis. Dipersilakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudara Hanan sebagai moderator kita pada pagi ini. Baik, sebenarnya bila kita sentuh tentang iman, bicara soal iman ni, sebenarnya masa yang kita ada ni sangat singkat lah, sangat pendek. Ya, sebab apa, bila nak bercerita tentang iman ni, dia sekurang-kurangnya perlu kepada 5 ke 6 tajuk ataupun 5 ke 6 siri-siri kuliah yang ada lah. Kita kena tahu apa itu takrif iman, kena tahu kepentingan iman, peringkat-peringkat iman, cara mendapatkan iman, perkara-perkara yang boleh merosakkan iman, benteng-benteng iman dan sifat-sifat orang beriman. Ini sangat sangat pentinglah untuk kita cuba cari guru untuk dapatkan tajuk-tajuk ataupun belajar berkaitan dengan iman ni, sebab soal dengan iman ni adalah satu perkara yang bukan perkara kecil, bahkan dia menjadi satu aset bagi kita umat Islam di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Baik, balik pada soalan tadi, iaitu siapa yang layak untuk mendapat subsidi iman, ya. Kalau tanya, sebenarnya jawapannya mudah. Semua orang layak. Semua orang layak untuk dapat subsidi iman. Dia antara dua, sama ada sanggup atau tak sanggup nak buat.
Ya, sebab apa? Kita terpaksa berhadapan dengan keinginan dalam diri kita. Tak lain tak bukan nafsu lah. Ya, kadang-kadang kita dah baca dah fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan berkaitan dengan puasa bulan Muharram, puasa 10 Muharram. Kemudian kita dah dapat baca pula fadilat berkaitan dengan sedekah, kelebihan bersedekah, memberi makan ketika 10 Muharram. Dah dapat dah maklumat tu, kalau kita buka YouTube kita dah dapat maklumat. Cuma maklumat tersebut bila dah dapat sampai ke otak kita atau ke akal kita, kita tanya pula dengan hati kita, sanggup tak kita nak buat? Contoh, esok 10 Muharram ataupun hari ini 9 Muharram, sanggup tak kita nak puasa? Ya, setengah-tengah negeri musim panas ataupun tengah-tengah cuaca panas. Kemudian terpaksa pula kita berhadapan dengan penat lelah sepanjang bekerja. Ya, kat situ pula, itulah orang kata di antara mahu atau tidak mahu. Layak, semua orang layak. Ya. Dan kalau kita boleh rungkai lagi, antara syarat-syarat untuk kita mendapat subsidi iman ni, sebelum kita mendapat subsidi iman ini, kita mesti menempuh dulu jalan-jalan iman. Okey, saya bagi contoh. Bila seorang itu nak diberi subsidi perniagaan ataupun subsidi pertanian, seseorang itu mesti buat dulu perniagaan, seseorang itu mesti buat dulu pertanian dan sebagainya. Begitu juga dalam soal iman. Bila nak diberi subsidi ini, kita mesti ada sediakan tapak, mesti ada base-nya ataupun mesti ada foundation-nya. Ya, apakah tapak-tapak iman itu? Antaranya mesti selesaikan ibadah yang wajib. Ya, perkara-perkara wajib, terutamanya perkara yang berkaitan dengan fardu ain, mesti belajar apa itu ilmu akidah, mesti belajar apa itu ilmu fiqh, mesti belajar apa itu ilmu tasawuf. Mesti dilaksanakan, mesti belajar, mesti faham, mesti yakin dan mesti diamalkan. Perkara-perkara yang menyuluh berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam mesti kita kuasai. Kemudian syarat yang kedua, mesti ada unsur mujahadah. Mesti selepas kita dah ada tapak, dah ada foundation iman tadi itu, mesti ada unsur mujahadah untuk meningkatkan iman. Begitu. Ya. Jadi barulah bila kita meningkat, barulah kita dapat ciri orang kata menjadi orang yang bertakwa. Ya, seperti soalan saudara Hanan tadi, apakah ciri-ciri orang bertakwa? Ya Allah, sebenarnya saya yang bercakap ni tak layak nak bercakap tentang tajuk ini, sebab apa? Kita yang bercakap ni pun belum bertakwa lagi. Cuma kita boleh kongsikan ilmunya lah. Ya. Sebenarnya kalau kita buka balik Al-Quran dan hadis, terlalu banyak ciri-ciri orang bertakwa yang dibentangkan oleh Allah dan Rasul kita. Ya, cuma saya boleh bagi ciri-ciri asas ataupun sifat-sifat asas bagi orang bertakwa. Iaitu dia tidak boleh tenang dengan Tuhan, tapi dia boleh tenang dengan dunianya. Dia tidak boleh tenang dengan perasaannya dengan Allah, tapi dia boleh tenang dengan urusan dunianya. Okey, apa maksudnya? Kita buka ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dia rasa takut dengan Tuhan. Dan apabila dibacakan ayat Allah, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nampak? Pada ayat Quran ini sahaja sudah diberitahu bahawa orang-orang beriman ataupun kalau kita lebih khususkan lagi orang-orang bertakwa, apabila disebut nama Allah, gemetar hati. Artinya orang beriman ini hatinya sangat sensitif dengan Tuhan. Sentiasa bertukar-tukar perasaan. Bila dia dapat satu-satu nikmat, dia rasa malu dengan Tuhan. Bila dia dapat satu-satu tanggungjawab, dia rasa bimbang. Dia tak akan khianat dengan tanggungjawab tersebut. Kalaupun dia jalankan dalam keadaan takut dengan Tuhan, sebab bimbang kalau dia culas dalam menjalankan tanggungjawab itu. Jadi kita kena faham bahawa orang bertakwa ini dengan Tuhan mungkin nampak zahirnya orang bertakwa ni dia senyum, tapi hatinya masya-Allah dia sangat bimbang dengan dirinya, dia tak sempat nak fikirkan tentang hal orang lain. Hari ini macam kita yang belum bertakwa ini, kita belum lagi rasa gelun dengan Tuhan. Ya, kita masih lagi sibuk bercakap tentang orang lain. Kita masih lagi tidak rasa bahawa kita ini orang yang berdosa. Ya, orang bertakwa tak berdosa pun rasa berdosa. Apa lagi kalau mereka buat dosa? Itu pun dosa-dosa kecil, dia dah rasa macam gunung menghimpap dia.
gitu ya. Kemudian dalam urusan dunia dalam ayat tadi disebut sebagai kepada Tuhan mereka bertawakal. Artinya atas sebab hati terhubung dengan Tuhan, diserahkan urusan dunia itu kepada Tuhan, automatik urusan dunianya tidak menjejaskan perasaan hatinya, tidak sampai dia bimbang. Kalaupun ada urusan-urusan ataupun ada ujian-ujian yang menimpa, dia tahu ini adalah ujian daripada Allah, ini adalah penghapusan dosa daripada Allah, dan kalau perlu pada penyelesaian, dia akan buat sesuai dengan syariat. Ya, setengah orang contoh nak mengatasi miskin, apa dia buat? Dia mencuri. Dia miskin, tapi oleh kerana dia tak terhubung dengan Tuhan, dalam keadaan dia miskin, tapi dia melaksanakan satu kerja yang berlanggar dengan syariat Tuhan, gitu. Jadi balik kepada ciri-ciri orang takwa yang asas tadi, iaitu hatinya sentiasa terhubung dengan Tuhan, iaitu tidak boleh tenang dengan Tuhan waktu dia bangun, waktu dia tidur dan sebagainya. Kemudian ketika dia berurusan dengan hal dunia, dia berserahkan dirinya kepada Tuhan dengan hal dunia. Jadi dia tak bimbang dengan urusan dunianya, gitulah. Sehinggalah kalau kita boleh tengok dalam sejarah, ya, para salafus soleh dulu banyak orang bertakwa, mereka pada malam hari mereka sibuk dengan Tuhan, bila siang hari mereka sibuk ke tengah masyarakat menjalankan tanggungjawab masyarakat yang ada, gitu. Ya, jadi itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan persoalan yang disampaikan oleh saudara Hanan tadi, insya-Allah. Tak dengar suara Encik Anan. Suara Encik Anan. Saya ulang balik. Saya mute rupanya tadi. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Iqbal di atas penerangan yang cukup cantik tadi. Dan kita nak raikan juga penonton di Facebook Live TV Al-Hijrah ni. Masya Allah. Daripada Muhammad Syukri, dia catat balik di komen tadi antara penerangan-penerangan daripada Ustaz Iqbal. Masya Allah. Moga bermanfaat kepada yang baru sahaja masuk dalam Facebook Live ni. InsyaAllah. Kalau boleh, komen lagi, share lagi supaya ramai lagi dapat manfaat daripada perbincangan kita pada pagi ni, insya-Allah. Jadi kita kembali ke Ustaz Nazri Abbas yang merupakan Duta Pertubuhan Mihrab. Jadi Ustaz, kita masih lagi dalam tempoh awal Muharram lah kan, di awal Muharram ni kan. Mungkin Ustaz boleh kongsikan macam mana cara kita nak dapatkan subsidi yang Allah nak beri kepada kita ni. Sebabnya Allah tak akan bagi free-free macam tu je kan. Kita kena mohon. Contohnya kalau macam kita nak subsidi government, kita kena apply kan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Adnan. Soalan power ni sebenarnya yang jawab pun kena orang power, tapi kita tak power ni, kita berkongsi saja. Mungkin insya-Allah penonton-penonton kita dia boleh tambah-tambah nanti. Jadi untuk kita nak dapat subsidi kat dunia pun sebenarnya kita kena cukupkan syarat. Macam mana yang telah dijelaskan tadi oleh Ustaz Iqbal tadi. Kita kena ada tapak, kita kena ada jalan-jalan tu kita dah kena buat dulu. Macam orang nak bagi kita loan lah contohnya kan. Tengok dulu mana dia punya kilang, dah buka ke belum, apa operasi dia, dah ada produk ke belum, buat pada peringkat yang kita mampu. Jadi sebab tu kita tengok dalam hadis ada banyak cerita tentang Allah cerita tentang apa yang amalan Allah suka. Allah suka amalan seorang hamba dia yang istiqamah walaupun sedikit. Jadi untuk kita mulakan subsidi iman ni, pertama sekali kita kena berhijrah. Kita kena berhijrah. Berhijrah ni dalam konteks kita hari ni, dia bukan lagi hijrah fizikal. Dia adalah hijrah jiwa dan hati kita. Dia hijrah yang dimaksudkan oleh ulama pada ketika ini adalah al-jihad wan niyah. Iaitu kita berjihad dan kita membaikkan niat-niat kita. Sebagai contoh, katalah kita sekarang dia masuk bulan Muharram ni, dia memberi inspirasi untuk kita di tahun baru 1445 Hijriah ni, kita nak berubah jadi orang baik. Jadi di situ apa kita kena buat? Kita kena buat beberapa perkara. Sebagai contoh, perkara-perkara ini walaupun kita tak dapat buat semua, yang penting jangan tinggal semua. Kita cuba buat sekadar kita mampu, walaupun sedikit, tapi kita cuba konsistenkan. Sebagai contoh, kita nak jadi orang baik, kita kena hijrah. Cara hijrahnya ialah kita kena berdamping dengan orang soleh.
Kita kena cari kawan-kawan yang soleh, yang solehah, yang boleh mengingatkan kita tentang Allah, yang boleh ingatkan kita tentang kematian, tentang syurga, neraka, hari akhirat. Bukan semestinya kawan-kawan itu orang yang dipanggil ustaz, ustazah ataupun kiai ke maulana ke habib. Tak, kadang-kadang kawan-kawan kita ni dia tak ada gelaran-gelaran tu, tapi mutiara yang keluar daripada mulutnya itu menjentik hati kita untuk kita terinspirasi. Nak kita berhijrah daripada orang yang kurang baik kepada yang lebih baik. Jadi kita ada kenalan-kenalan ni di sekeliling kita. Jadi orang-orang ini kita grab. Seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nikmat yang paling besar itu apabila kamu dipertemu dan direzekikan untuk dapat seorang sahabat yang boleh mendekatkan kamu pada Tuhan. Jadi kalau kita dapat orang-orang macam ni, janganlah kita kata pandang sebelah mata ataupun kita buat tak endah. Kalau kawan-kawan kita selalu raikan dengan hadiah, dengan apa-apa juga cenderati, orang macam ni pun kita raikan supaya kita kuatkan hubungan kita dengan dia. Penting sebenarnya kita cari orang-orang soleh ni, dan dalam kitab sebut mereka-mereka ini juga ada hak untuk memberi syafaat. Paling penting ketika kita berada di padang mahsyar nanti, kita perlukan syafaat-syafaat ini untuk menyelamatkan kita. Dengan amalan dan iman yang kita ada ni tak cukup sebenarnya untuk menyelamatkan kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita kena bermujahadah. Yang tadi pun mujahadah, nak cari kawan yang soleh-solehah. Kita nak keluar daripada environment yang tak baik ni, nak berkawan dengan environment baik, itu perlu mujahadah. Sebab tu kita tengok tadi, definisi hijrah yang diketengahkan oleh ulama adalah al-jihad wa niyah. Jihad tu maksudnya bukan kita pergi berperang. Betul berperang tapi tidak mengangkat senjata fizikal. Kita mengangkat senjata rohani maknawi untuk kita belasah musuh-musuh dalam diri kita. Itu nafsu kita yang selalu mengajak pada kejahatan, syaitan yang selalu ajak kita kawan dengan orang jahat. Jadi benda-benda ni perlu kepada jihad, perlu kepada mujahadah, perlu kepada kita sanggup untuk kita tinggalkan benda-benda tak baik ni. Maknanya kalau tanpa kesanggupan, tanpa kita mahu sungguh-sungguh dengan himmah, dengan kesungguhan yang luar biasa, takkan jadi. Itu jihad. Dan niat kita dah pasang awal. Niat aku tahun ni, aku nak jadi orang soleh. Bukan nak jadi ustaz, bukan nak jadi ustazah, nak jadi orang soleh. Tak semestinya nak jadi orang soleh kena jadi ustaz, ustazah. Jadi maknanya jadi orang soleh itu umum. Kita solehlah di bidang apa yang kita ada. Kalau kita di bidang penyiaran, kita boleh jadi orang yang soleh, muslih dalam bidang penyiaran. Kalau dalam bidang ekonomi, kita boleh jadi orang yang soleh, solehah dalam bidang ekonomi. Jadi di setiap kedudukan kita itu, kita ada peranan masing-masing. Jadi niat tu kena ada. Kemudian yang kedua, kita kena betulkan balik jalan-jalan untuk kita meningkatkan iman kita ni supaya dapat subsidi tadi. Caranya ialah kita cek balik diri kita. Sekarang hari ni kita banyak pandang orang lain. Mulai daripada hari ni, kita jangan pandang orang lain. Kita pandang diri kita lebih banyak daripada pandang orang lain. Sebab apa? Sebab kita nak elakkan daripada kita terpandang aib orang. Ini boleh melambatkan proses untuk kita meningkatkan iman dan tidak melayakkan kita untuk dapat subsidi iman. Jadi bila kita selalu pandang diri kita, kita mintalah pada Allah, ya Allah Tuanku, Engkau tunjukkanlah keaiban diriku untuk aku baiki. Berilah aku hidayah dan taufik untuk aku baiki diri aku ni. Minta pada Allah untuk kita baiki diri kita. Sebab besok kalau kita mati, Allah tak tanya kita tentang si Polan, Polanah, tak tanya. Allah tanya tentang diri kita. Jadi sebab tu dalam waktu yang singkat hidup kita di dunia ni, kita nak kena move on. Kita nak kena berhijrah dengan cara kita pasang niat nak jadi orang baik. Kita kena keluar daripada selalu memandang orang lain tapi pandang diri sendiri. Bila kita pandang pada diri sendiri, mulut kita pun dah mula bercakap tentang diri kita. Telinga kita pun dah nak mendengar tentang apa yang kita buat, apa yang kita tak buat. Fikiran kita pun dah mula berfikir apalah yang kurang pada aku, apa yang perlu aku tambah. Tapi kalau kita selalu tengok orang lain, nanti kita akan ada je idea setan dia akan beritahu, tengok orang dia punya cacat, tengok orang dia punya celah, tengok orang dia punya kesalahan, tengok orang dia punya aib. Kita membongkarkan. Jadi bila itu berlaku dalam kehidupan seharian kita, maka sampai bila pun iman kita dia tak yazid. Dia yang kus. Maksudnya dia turun dan merudum. Jadi bila merudum, kalaulah kita dalam dunia perniagaan pun orang yang nak bagi loan dia kata apa? Ini meniaga ni minta loan tapi tak naik-naik, macam mana kita nak bagi bantuan? Macam mana nak bagi subsidi? Begitu jugalah Allah akan tengok kalau kita tidak ada perubahan, kita tidak ada kesungguhan, perjalanan untuk meningkatkan iman itu kita tidak tempuh ikut jalan-jalan dan tapak-tapaknya. Maka di situ juga subsidi iman tidak akan berlaku. Dan kemudian
kita sebagai orang yang beriman ini, bila kita nak dapatkan subsidi iman tu, kita kena check dua benda. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah tadi boleh bermula dengan solat kita. Tengok sejauh mana solat kita ni. Solat kita ni kalau orang lelaki berjemaah ke tidak. Kalau kita ni culas berjemaah, susah nak dapat subsidi iman. Sebab amalan yang pertama ditanya oleh Allah di akhirat besok ialah solat. Bayangkan kalau kita sentiasa dapat satu markah, kemudian ditolak dengan tak khusyuk, dengan cari barang waktu solat, dengan dapat idea waktu solat, dia minus dalam solat. Bila masa kita nak dapat subsidi? Bila masa kita nak dapat pahala berganda untuk kita ada modal untuk ditunjukkan kepada Allah SWT. Jadi kat sini penting, kita sembahyang berjemaah bagi orang lelaki. Kita pergi masjid, makin ramai orang yang berjemaah, makin banyak subsidi yang Allah nak turunkan pada kita. Kemudian kita pula cari peluang-peluang untuk dalam waktu itu, kita tengok sembahyang kita ni dari segi rukunnya macam mana. Hal-hal yang wajibnya macam mana. Hal-hal yang sunatnya kita buat ke tidak. Sebelum ni ada buat qabliyah ba'diyah tak? Ini salah satu cara untuk kita meraih pandangan Allah untuk subsidi itu diturunkan kepada kita. Itu dari sudut hablum minallahnya. Kita cek diri kita, baiki diri kita melalui solat. Maknanya kalau solat kita baik, insya-Allah amalan kita yang lain baik. Sedekah kita baik, puasa kita baik, ziarah kita baik, bagi apa orang kata hadiah pada orang lain baik. Yang penting pokoknya solat tu, tunjangnya tu, tiangnya tu kita kuatkan, kita baiki. Jangan kita letak dalam mindset kita sehari dua hari kita ikut kursus solat terus boleh baik. Tidak. Dia akan mengambil masa. Sebab tu kita perlu ada environment, kawan dengan orang yang baik supaya saling boleh menguatkan antara satu sama lain. Kemudian kalau kita nak jadi orang yang dapat subsidi iman, jangan lupa kita kena tahu dia punya mambaul iman ataupun sumber Allah turunkan iman tu adalah pada seorang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Rasulullah kita. Bayangkan ketika mana sahabat-sahabat sedang lemah dalam ketika peperangan. Melihat saja wajah Rasulullah yang senyum, hilang gundah gulana, hilang kesedihan, hilang keperitan, kejerihan dan kepayahan. Bertukar daripada lelah kepada lillah. Inilah yang sebenarnya kita nak dalam diri kita, disematkan cinta yang sungguh-sungguh kepada Rasulullah. Tentang Rasulullah ni kita tak boleh buat main. Kita kena rajin selawat, kita kena rajin tengok mana sunnah-sunnah Nabi yang belum kita buat lagi. Ini sebenarnya cara untuk kita menarik pandangan Allah supaya Allah turunkan subsidi pada kita. Sebab Allah, orang yang paling Allah cinta, makhluk yang paling Allah cinta Rasulullah. Jadi apabila kita dapat melakukan satu hal yang disukai oleh Rasul kita, dia menjadi sebab untuk Allah cinta juga pada kita. Jadi dengan sebab kita mencintai Rasulullah, maka di situlah kita akan dapat cinta Allah, di situlah kita akan dapat subsidi iman. Dan Quran Allah sebut, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi Allah bagi tahu pada Rasulullah, bagi tahu pada umatmu ini, kalau nak cinta pada Allah, kena cinta pada Rasulullah dulu. Sebab Rasulullah kita boleh lihat, maksudnya di zaman dulu orang boleh lihat Rasulullah, boleh lihat bagaimana Quran bergerak itu mempamerkan akhlak karimah mulia dalam kehidupan supaya dicontohi dan diikuti. Kita boleh mendengar lagi hadis-hadis Rasulullah, kita boleh bayangkan bagaimana Rasulullah makan, macam mana Rasulullah minum, macam mana Rasulullah bercakap, macam mana Rasulullah berpakaian. Ini akan menaikkan mood iman kita untuk kita rasa segar, untuk kita berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Fastabiqul khairat. Kalau kita tak ada Rasulullah, kita tak termotivasi sebenarnya nak buat kebaikan. Sebab tu dalam hal ni kita melihat bahawa apabila kita dah kukuhkan hablum minallah kita melalui solat tadi, kita dah kukuhkan hablum minannas kita melalui kecintaan kita pada Rasulullah, insya-Allah anak-anak hablum minallah dan hablum minannas tadi tu, mana-mana yang bawah-bawah lagi, poin-poin lain tu insya-Allah akan mula, dia akan jadi baik dan bagus. Jadi di situ yang saya boleh kongsikan Ustaz Adnan ya. Kalau ada yang nak tambah, falyatafaddal mashkura wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, itu pun dah cukup dah Ustaz kan. Sebab kita tengok daripada Kamariah IK di Facebook lah ni, bersahabatlah dengan orang-orang soleh dan solehah. Masya Allah kan, dia mendengar tadi penerangan daripada Ustaz kan. Tapi memang betul pun kan, kalau kita nak jadi seorang businessman yang berjaya, circle kita kenalah daripada orang-orang yang berniaga, yang betul-betul successful. Kita nak jadi orang yang positif, circle kita mestilah orang-orang yang positif. Betul lah macam Ustaz cakap tu kan. Jadi ada juga daripada Norimi Muhammad Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suhaimi Syed Hari,
Alhamdulillah hadir. Terima kasih. Kamaria Iki lagi sekali. Sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan iman bagi mendapat subsidi dari Allah Ta'ala. Masya Allah kan. Itu dia penerangan daripada Ustaz Nazri Abbas tadi. Jadi kita beralih pula ke Ustaz Iqbal Hamzi kan. Jadi Ustaz, sebab Ustaz daripada Nur Syahadah Malaysia kan. Dan mungkin Ustaz boleh ceritakan juga pengalaman Ustaz bersama dengan Nur Syahadah dan juga bersama dengan Mihrab apabila turun ke lapangan menyantungi golongan not yet Muslim Ustaz. Saya pun first time dengar ni ada golongan not yet Muslim ni. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan pengalaman Ustaz dan mungkin boleh ceritakan sedikit berkaitan dengan Nur Syahadah Malaysia. Dipersilakan Ustaz. Ustaz, mute Ustaz. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Hanan. Sebenarnya apa yang kita buat ni hanyalah sedikit daripada apa yang kawan-kawan lain pun buat juga, ya. Cuma bertitik tolak daripada ayat Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila ayat. Ya. Yang mana Allah menyeru dalam Quran, Allah menyebut bahawa serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan contoh teladan yang baik, dan berdebatlah atau berbahaslah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Bertitik tolak daripada ayat ini, kita Nur Syahadah ada juga jalika kerjasama dengan Pertubuhan Mihrab, menjalankan beberapa aktiviti dakwah, setengahnya di sebelah negeri Sabah. Baru-baru ni kita ada ke Sempurna Sabah, melihat sendiri, turun sendiri ke lapangan, ya, melihat bagaimana keperluan-keperluan dakwah itu masih banyak kita perlu buat, terutama di negeri Sabah sebenarnya. Kalau di Semenanjung, pengalaman kita mudah akses untuk mendapatkan ilmu agama, untuk mendapatkan fasilitis bagaimana untuk belajar ilmu agama. Tapi bila kita turun sendiri ke Sabah, terutamanya baru-baru ni kita turun ke Sempurna, masih banyak lagi keperluan-keperluan yang perlu dibuat. Masih banyak lagi kerja-kerja yang kita belum buat sebenarnya. Bila kita turun, ya, kita berdepan dengan dua golongan. Yang pertama, golongan yang not yet Muslim. Not yet Muslim ni artinya mereka yang belum Islam, belum lagi mengucap dua kalimah syahadah di Sabah ni. Kemudian ada satu lagi golongan yang kita berhadapan, iaitu golongan yang sudah mengucap dua kalimah syahadah, tapi cara hidup mereka seolah-olah tidak kenal bagaimana nak hidup cara Islam, gitu. Jadi di situlah kita tolak daripada ayat Quran tu tadi, kemudian kita turun sendiri, kita melihat realiti masyarakat, kita rasa kerja mesti dibuat dan diteruskan. Macam kalau kita fokus dalam konteks not yet Muslim, kita sebenarnya saya sendiri secara peribadi telah berdakwah sekitar lebih kurang 7 ke 8 tahun lah. Saya belajar sendiri dengan guru saya Ustaz Muhammad Fakih Yusof, ya, bagaimana berhadapan dengan kawan-kawan kita yang belum Islam, kemudian dengan strategi dakwah yang disusun sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana strategi ini kalau kita singkap balik dalam sejarah hijrah sendiri, ketika pertama kali Rasulullah sampai sahaja di kota Madinah, Rasulullah memberikan ucap tama. Ucap tama ni artinya ucapan yang paling nombor satu lah, ucap tama kan. Apa hadisnya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil lail wan nasun niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan salam, ya. Bila berdepan dengan masyarakat, kita disuruh untuk menyebarkan salam. Pada yang Islam kita ucap assalamualaikum. Pada yang belum Islam kita ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam, ya. Ataupun bagi orang Jepun kita ucap ohayo gozaimasu. Ataupun kalau orang Cina kita sebut ni hao agaknya, dan begitulah seterusnya. Jadi kita disuruh untuk memulakan dakwah itu dengan salam.
Kemudian yang kedua, berilah makan. Wa at'imut ta'am. Rasulullah suruh beri makan, ya. Rasulullah suruh beri makan. Jadi pendekatan kita jumpa dengan mereka, kita bawalah buah tangan. Kita ni bukannya banyak dana sangat. Jadi kita bungkus beras tu 1 kilo, kemudian dalam tu ada gula sikit, mungkin kalau ada lebih sikit kita belikan biskut, kita belikan kopi, kemudian kita bawa jumpa dengan mereka sebagai tanda perkenalan. Ya, sebagai tanda perkenalan. Kalau kita kalau kita kuat sikit, bawalah beras 10 kilo. Tapi oleh kerana banyak orang kita nak jumpa, kenalah bungkus dalam bentuk pack-pack yang kecil. Ya, kita jumpa dengan mereka, kemudian kita bertanya khabar. Dalam hadis tersebut Rasulullah sambung lagi, wasilul arham, sambungkan silaturahim. Artinya ketika kita berkenalan dengan mereka, kita tanya khabar mereka. Kita tanya macam mana keluarga, apa khabar, sihat ke tidak, anak-anak sekolah macam mana, kesihatan macam mana, kemudian apakah keperluan-keperluan yang rasa-rasanya kita boleh tolong, begitu. Jadi sebenarnya itu yang kita buat berulang-ulang kali. Alhamdulillah setakat ini sudah beratus orang, ya, yang kita syahadahkan, ya. Dan baru-baru ini juga Ustaz Nazri ada syahadahkan 2 orang, ya, Ustaz Nazri di Coket tak silap saya, kan? Masya-Allah. Itulah di antara aktiviti-aktiviti yang kita jalankan, dan keperluan memang sangat banyak. Cuma oleh kerana ada janji Allah sebut dalam Quran, jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Jadi kita buat saja dan Allah akan datangkan orang-orang yang dipilih. Sebab ramai orang ramai orang dia bila melihat kita mungkin ada NGO atau pertubuhan atau kumpulan-kumpulan yang buat kerja-kerja aktiviti dakwah ini, mereka merasakan bahawa kerja kita ni tak mampu untuk dibuat oleh mereka. Kan, mereka rasa bahawa baguslah tuan-tuan semua boleh buat kerja dakwah ini, saya tak mampu. Ya, boleh jadi betul kita tak mampu dari sudut masa. Tapi ada orang lain ada masa untuk turun. Jadi di pihak kita, apa yang kita boleh bantu? Iaitu mungkin ada kawan-kawan yang mungkin ada tanggungjawab lain, tanggungjawab untuk mencari nafkah, rezeki dan sebagainya. Tapi ada pihak-pihak, ada golongan-golongan, ada kumpulan-kumpulan yang melaksanakan, yang turun padang. Jadi kita hanya perlu sokong mereka daripada belakang. Ya, antara cara kita menyokong pergerakan-pergerakan ataupun pertubuhan-pertubuhan ini adalah dengan cara kita hantar walaupun RM1. Ya, tujuannya adalah supaya kita pun nanti di akhirat, kalau di padang mahsyar nanti, katalah waktu itu kita punya timbangan ni macam nak berat, sebelah dosa ni macam nak berat. Tiba-tiba Allah datangkan satu ibadah ataupun satu kebajikan yang cukup besar diletakkan di bahagian pahala kita. Tiba-tiba waktu tu berat timbangan pahala tu. Kemudian kita tertanya-tanya lah waktu tu, rasa-rasanya kenapa saya dapat pahala banyak ni? Rasa-rasanya saya jarang-jarang tahajud. Rasanya saya jarang-jarang puasa sunat. Rasanya saya ni jarang-jarang baca Quran. Tapi apabila kita menyokong pihak-pihak yang turun sendiri ke lapangan dakwah ini, dan dengan sokongan kita tu menjadi asbab hidayah kepada seseorang hamba Allah itu, rupa-rupanya dengan sokongan kita tadi tu, dia akan jadi seolah-olah orang panggil cilok pahala yang kita tak tahu, rupa-rupanya dia bercambah dalam keadaan kita pun hidup dan kita mati pun dia bercambah lagi, gitu. Bayangkan sekiranya dengan RM1 kita itu menjadi asbab hidayah kepada satu orang, kemudian orang itu pula dididik dengan ikut acuan Islam, kemudian orang tu kahwin, ada pula anak, ada pula cucu yang dididik dengan acuan Islam. Setiap kali seorang itu beribadah kepada Allah, seolah-olah ibadah tersebut kita yang buat, gitu. Ya, jadi sebenarnya perkara ini boleh dilaksanakan oleh semua pihak mengikut kemampuan masing-masing. Bagi ada harta, korbankan harta. Bagi yang ada tenaga, korbankan tenaga. Bagi yang ada masa, korbankan masa. Gitu. Ya, di bidang masing-masing. InsyaAllah. Jadi sebenarnya kerja dakwah ini bukan kerja perseorangan, tapi kerja kita bersama umat Islam. InsyaAllah. Wabihi wallahu a'lam.
InsyaAllah, Masya Allah, betapa besar saham dan pahala yang penonton peroleh sekiranya selagi mana infak kita disalurkan ke arah kebaikan, ianya pasti memberikan pahala yang berterusan hinggalah hari kiamat nanti. Jadi jomlah sama-sama kita berinfak kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada yang sedang menonton Facebook Live TV Al-Hijrah ni, kalau boleh share Facebook Live kita ni pagi-pagi ni supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada penerangan daripada Ustaz Nazri dan juga Ustaz Iqbal kan. Kalau boleh share di grup-grup WhatsApp, insya-Allah share di Facebook masing-masing, insya-Allah besar manfaatnya kan. Jadi kita kembali ke Ustaz Nazri kan. Jadi Ustaz Nazri, rasanya penonton di luar pun dah sama, dah rasa bersemangat nak mendapatkan subsidi iman di bulan Muharram ni. Jadi ramai yang nak sekarang ni mungkin nak menyumbang kepada saham akhirat mereka masing-masing. Mungkin Ustaz Nazri boleh kongsikan berkaitan dengan kempen membina aset Islam bersama dengan Pertubuhan Mihrab ni. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Nan. Jadi seperti mana yang semua maklum, Pertubuhan Mihrab kita ada buat satu kempen iaitu membina aset Islam. Sebenarnya dalam kempen ini kita mengajak orang berinfak. Kita ajak orang berinfak sebab dalam sebuah diskusi ada disebutkan Allah menyebut kepada Bani Adam, wahai anak-anak Adam, belanjakanlah atau berinfakkanlah harta kamu, nescaya aku akan menambah untukmu. Maknanya Allah akan bagi tambahan harta pada orang-orang yang berinfak, bukan harta yang diinfak itu jadi kurang. Jadi daripada infak ini sebenarnya dalam Quran pun Allah sebutkan sebenarnya infak tu untuk diri kita. Dia bukan untuk Allah. Allah tak nak pun harta kita kan, sebab Allah yang bagi harta. Sebenarnya infak tu kelebihan dia untuk diri kita. Sebagai contoh, infak yang kita nak buat untuk kempen membina aset Islam ni, dia dibuat secara sembunyi-sembunyi boleh, terang-terang pun boleh. Tujuannya untuk kita perolehi satu kekuatan daripada Allah sehingga Allah jadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yalah maklumlah sekarang ni orang berada dalam keadaan takut, suspend, cuak kan, kata ekonomi tengah merudum, jadi suasana akan datang lebih runcing lagi kan. Jadi ketakutan ini, kesedihan ini, kekalutan fikiran ini tidak berlaku kepada orang yang dia rajin berinfak lillahi ta'ala lah, dengan syaratnya kerana orang-orang ini Allah bagi dia subsidi iman tadi macam yang disebut. Jadi bila dia ada modal yang cukup, kekuatan yang cukup, makanan jiwa yang cukup, dia tak bimbang apa-apa, dia tak takut apa-apa, dia tak sedih apa-apa. Sebab bagi dia cukup Allah. Kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi untuk kempen kita ni, kita ada buat kempen membina aset Islam dari sudut sekolah. Seperti mana Ustaz Iqbal cerita tadi, kita semua ni nakkan pahala tapi kita kena work smart. Don't work hard. Kita kena work smart. Cara work smart ni ialah macam mana? Kita bantu apa yang dah sedia berjalan. Contoh sekarang kita buat ada sekolah yang kita nak bantu, Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra. Sekolah ni adalah tahfiz, ada sains, dia ada orang kata silibus perdana dan juga tahfiz. Dalam tu anak-anaknya semua masya-Allah hebat-hebat belaka, hafal Al-Quran, mereka menjadikan Quran sebagai pegangan dan sebagai cara hidup mereka. Jadi kita nak pahala orang hafal Quran ni, nak suruh kita hafal tak boleh. Jadi kita cilok kepala dia orang ni dengan cara kita berinfak. Dia orang tak ada sekolah, kesian dia orang nak buat aktiviti selama lebih 10 tahun kat bangunan rumah kedai. Bayangkan hampir 400 orang pelajar di sekolah itu tapi duduk di rumah kedai lebih 10 tahun. Kalau kita pun kita tak nak anak kita sekolah dalam satu tempat yang tak ada tempat ruang untuk aktiviti, beratur, berhimpun, nak bermain apa semua. Kita pun tak nak kan. Jadi begitulah patutnya kita rasakan kepada anak-anak orang lain macam anak kita. Sedangkan kita tahu bahawa apabila seorang tu dia buang ananiah, sikap mementingkan diri, dia fikir anak orang macam anak dia fikir Quran ini bukan untuk orang penghafal Quran tapi untuk kita semua, dia infakkan harta kita, yakinlah bahawa orang ini tidak akan rugi, bahkan hartanya akan bertambah, bahkan orang ini akan diangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bantu sama-sama Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Zahra di Taman Sri Gombak, boleh datang tengok, boleh datang tengok untuk ambil mood betapa kita akan dapat pahala sama macam budak-budak hafal Quran, sama macam ustaz-ustaz yang mengajar Al-Quran itu, sama. Tak ada beza, sama macam mereka belajar agama tu, selagi mana dia orang baca Quran, dia orang hafal Quran, kita dapat pahala yang sama tanpa terjejas sikit pun hati kita, tanpa terjejas sikit pun pahala kita.
Masya Allah, ini cara kita nak cilok yang bergaya. Dia work smart. Yang kedua, kita bangunkan juga rumah Allah kita dah bangunkan di beberapa tempat di area Lembah Kelang ni. Macam di PJ sendiri, Taman Medan, itu semua dah selesai. Ada dua tempat yang kita sangat-sangat mengharapkan sokongan saudara-saudari semua. Iaitu satu di Sungai Ramal dalam. Masjid tu macam masjid Turki. Pergi kat pintu dia, terbuat ingat Masjid Nabawi. Pintu dia ala-ala Masjid Nabawi. Masuk dalam dia macam kat Turki kan. Tengok kat luar pun dia punya kubah macam Turki, mengingatkan kita kepada Konstantinia, Sultan Muhammad Al-Fatih, menyemarakkan semangat untuk kita jadi hero-hero Islam. Jadi bila kita tengok masjid ni, kita tengok macam dah siap. Betul, memang dah hampir siap. Hanya lebih kurang 5 atau 4% lagi untuk diaktifkan masjid ni. Perlu kapet, perlu beberapa hal yang berkaitan dengan wiring, electrical dan sebagainya. Bayangkan dengan peluang sikit ini, anda berhak untuk menjadi VVIP akhirat. Dengan wang tadi tu, setiap orang beribadah di masjid itu, beriktikaf di masjid itu, semua ibadah Allah bagi pahala dengan orang yang berinfak. Nampak tak macam mana Allah nak bagi subsidi iman pada kita? Lagi-lagilah kalau kita buat tu di bulan Muharram, 9 Muharram pula, 10 Muharram pula, dia punya subsidi tu lagi luar biasa, tak boleh nak kira dengan kalkulator macam mana Allah nak bagi. Kemudian kita tengok ada satu ni masjid di Sungai Chow. Ni siapa selalu pergi Sungai Chow tepi jalan, masjid dah 40 tahun. Masjid tu adalah masjid utama di Sungai Chow. Mana-mana orang yang lalu mesti semayang kat situ. Dah 40 tahun. Uzur sangat. Jadi masjid ni pun, Masjid Nurul Islamiyah ni adalah antara masjid strategi yang kita nak bantu. Kita bukan tak nak bantu semua masjid, tapi kita bantu ikut kemampuan. Dan waktu kita menilai dari sudut kemampuan, kita lihat masjid-masjid ini adalah masjid-masjid yang terletak di tempat-tempat strategi. Jadi tempat-tempat ini kalau kita tak bantu, dia akan merugikan semua pihak. Kita rugi dan pihak-pihak yang duduk di sekeliling pun rugi. Jadi kita tak nak orang yang duduk di situ tak dapat beribadah dengan baik. Kita tak nak orang yang beribadah kat situ dia tak dapat beribadah di tempat-tempat yang selesa yang lain. Jadi kita nak semua orang dapat khusyuk dengan Allah SWT. Semua orang dapat hak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita bantu dengan cara kita hulurkan bantuan kewangan. Kita siapkan lagi beberapa persen di Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chow ni supaya semua orang dapat merasai nikmat berada di dalam rumah Allah dengan selesa. Jadi ini antara bentuk-bentuk infra yang kita nak bantu dalam aset Islam. Sebenarnya secara tak langsung Ustaz Anan dan Ustaz Iqbal, bila kita bantu ni, kita sebenarnya membantu untuk membangunkan aset Islam dari sudut insaniah. Yang kita bangunkan tadi bukan semata-mata bangunan. Bangunan satu hal, tapi yang paling penting insaniah orang tu. Di sekolah, sekolah tu penting, tapi orang-orang dalam sekolah tu, guru-gurunya, mak bapaknya, anak-anak muridnya, itu yang lebih penting. Kalau ada tempat yang baik, sistem yang bagus, insya-Allah insaniah yang lain juga akan sama-sama naik dan sama-sama bagus. Begitu juga kalau kita ada masjid yang bagus, kita mengharapkan insaniah orang yang datang ke dalam masjid itu juga meningkat imannya juga. Jadi begitulah harapan kita dalam kita membantu untuk dalam kempen aset Islam ni. Moga kita semua dapat cilok pahala dengan cara smart dan bukan dengan cara hard. Wallahu a'lam bissawab. Itu dia, saya suka statement Ustaz tadi. Cilok pahala dengan cara smart, bukan dengan cara hard. Masya Allah kan. Moga-moga dengan formula ini dapat membantu penonton Setia TV Hijrah, dapat membantu sahabat syurga saya untuk kumpul lebih banyak lagi sahabat akhirat. Okey, kalau tadi kita dah dengar harapan daripada Ustaz Nazri Abbas, okey, kita nak dengar juga harapan daripada Ustaz Iqbal Hamzi untuk penonton Setia TV Hijrah yang sedang menonton kita ni, bagaimana untuk membantu usaha sama untuk mereka turut serta dalam berinfak ke jalan Allah. Dipersilakan Ustaz. Sering kali kita mendapat soalan Saudara Anan daripada kawan-kawan kita, banyak ke keperluan yang diperlukan untuk kita bangunkan untuk dakwah yang kita jalankan lah. Ya, tu macam Pertubuhan Mihrab ada jalankan pembinaan bangunan dan juga mendidik pendidikan. Dalam sudut pendidikan juga dijalankan. Banyak orang bertanya banyak ke keperluan yang diperlukan. Jadi sebenarnya jawapan yang patut kita bagi adalah memang banyaklah. Nah, cuma kita perlu faham di sini boleh jadi orang-orang yang menjalankan tanggungjawab masyarakat di tengah masyarakat ini seperti Pertubuhan Mihrab, Nur Syahadah dan sebagainya, mereka tidak terlalu mendesak kita untuk berinfak. Cuma mereka memberi ruang
memberi peluang untuk orang ramai semua bersama-sama dalam macam Ustaz Nazir sebut tadi, untuk mengambil peluang untuk mencilok pahala tadi, ya. Work smart, jangan work hard dalam nak mendapatkan pahala. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, apakah jalan pintas? Aku ni banyak dosa. Ya Allah, apakah jalan pintas? Aku ini banyak sangat hajat yang aku nak minta, tapi banyak perkara yang belum tertunai lagi. Sebenarnya salah satu cara untuk kita makbul doa, sedekah itu sebenarnya lebih tajam daripada doa, ya. Waktu kita bersedekah itu, sekiranya kita ada hajat yang kita nak, yalah, kita minta dengan Allah. Jadi ketika kita, contoh kita transfer tu dengannya, ya Allah, dengan aku berinfak ni, ya Allah, kau tunaikanlah hajat aku untuk apa, contoh menunaikan umrah, untuk sampai ke tanah suci, ya Allah. Ya Allah, dengan infak ini, ya Allah, kurniakan aku zuriat bagi yang belum ada zuriat. Ya Allah, dengan infak ini, ya Allah, dengan sedekah ini, ya Allah, berikan aku kesihatan, ya, bagi siapa yang ditimpa ujian dengan kesakitan dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya pihak-pihak ini menyediakan ruang dan peluang pada siapa-siapa yang nak bersama-sama, ya. Dalam Quran ada sebut, saya baca maksudnya saja, ya, dalam Quran ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka ada ataupun orang kaya kerana mereka memelihara diri mereka daripada meminta-minta, dan kamu kenal mereka dengan melalui sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta dengan mendesak, dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya, jadi sebenarnya inilah ruang, ya, untuk kita macam sebut tadi, subsidi iman. Kita tingkatkan iman kita. Di antara jalan-jalan untuk meningkatkan iman adalah melalui jalan sedekah. Bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adakah penting soal nilai? Tak penting soal nilai. Bayangkan, sekarang ni kita ada dua orang. Yang pertama, orang ini dalam poketnya ada RM10 dan seorang ini dalam poketnya ada RM100. Tapi kedua-duanya bagi nilai RM5 satu orang. Contoh, Jadi agak-agaklah mana lagi dipandang oleh Allah. Tentulah yang paling susah nak keluar iaitu separuh daripada apa yang ada dalam poketnya, iaitu kawan kita yang ada RM10 tadi tu. Dia bagi separuh daripada apa yang ada dalam poket, gitu. Berbanding dengan kawan kita yang ada RM100 tapi dia hanya bagi RM5 daripada RM100 tadi. Ya. Jadi soal nilai itu tak penting. Yang penting sejauh mana kita berusaha untuk melepaskan diri kita daripada sifat bakhil, melepaskan diri kita daripada sifat-sifat cinta kepada harta. Ya. Orang yang ada RM10 jangan sangka dia tak ada cinta dunia. Ya, bila dia berat nak bagi itu tanda masih lagi ada cinta dunia. Lagi rasa sakit nak bagi itu, lagi kena bagi, lagi kena bagi, lagi kena bagi, sampai berbekas di hati sifat tak mahu dengan dunia ataupun tak kisah kalaupun harta kita dihabiskan di jalan Allah gitu. Tapi habis macam mana pun Rasulullah dah berjanji, bersumpah-sumpah Rasulullah tidak akan fakir orang yang bersedekah, tidak akan miskin orang yang bersedekah, Rasulullah sebut. Jadi janganlah sampai kita ragu, pertama dengan ayat Quran dan juga dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal berinfak dan juga bersedekah di jalan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah satukan hati kita semua untuk membuat kerja-kerja ini di sudut-sudut yang kita mampu. Bagi pihak yang ada masa turun bersama-sama dengan mungkin Pertubuhan Merah, ada ruang untuk bersama-sama, siapa yang ada masa boleh bersama-sama dengan Pertubuhan Merah dan juga Nur Syahadah untuk melihat sendiri realiti dakwah yang berlaku di lapangan. Kemudian bagi yang ada tenaga, bantu dari sudut tenaga. Bagi yang ada kelebihan dari sudut harta ataupun tak ada masa nak turun ke lapangan, kita hanya boleh mampu setakat yang kita mampu, kita tolong, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit usaha Allah pandang, ya. Dengan sedikit usaha kita ni Allah pandang, ya. Makin susah kita nak buat, yakinlah makin besar pahala yang Allah nak bagi pada kita, ya. Mudah-mudahan dengan sedikit dorongan ini mendorong lagi hati kita atau memotivasikan lagi hati kita untuk berinfak ataupun mengorbankan lagi harta kita, insya-Allah, ya. Wabihi wallahu a'lam.
InsyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Iqbal. Alhamdulillah selesai perbincangan kita untuk hari ini. Jadi untuk pengetahuan semua penonton setia TV Al-Hijrah, kepada semua sahabat syurga, setakat ni Pertubuhan Mihrab dalam usaha membantu pihak Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam. Macam Ustaz Nazri cakap tadi, projek ni dah 95%, jadi baki 5% saja lagi nak siap. Jadi memerlukan dana sebanyak 2.5 juta. Kalau boleh kita kumpul terus hari ni, kita tutup terus projek Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam ni. Kan kalau ikutkan penduduk di Malaysia ni ada lebih kurang 30 juta lebih keseluruhannya. Bayangkan kalau yang beragama Islam, Muslim mungkin separuh kan, separuh mungkin dalam 15 juta. 15 juta tu katalah pakat ramai-ramai seorang kumpul bagi RM1 kan kepada Pertubuhan Mihrab, insya-Allah kita boleh dapat 15 juta. 2.5 juta kita settlekan Masjid Al-Falah, yang baki tu pergi kepada sekolah Mahat Tahfiz Sains Fatimah Zahra ataupun kepada Masjid Sungai Chuh Rawang tu, dan juga projek-projek lain. InsyaAllah besar manfaatnya, besar saham akhirat kita nanti insya-Allah kan. Dan jom sama-sama kita rebut juga peluang ni dalam menempuh saham akhirat, terutamanya dalam bulan Muharram ini insya-Allah kan. Jadi hari Ashura, hari kemenangan orang yang bertakwa, ini merupakan topik yang akan kita bincangkan esok pada waktu yang sama, jam 10 pagi bersama dengan panel yang sama, insya-Allah Ustaz Nazri dan juga Ustaz Iqbal. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada Ustaz Iqbal dan juga Ustaz Nazri kerana sudi bersama dengan kami dalam Facebook Live TV Al-Hijrah bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Dan juga terima kasih juga kepada penonton setia TV Al-Hijrah, sahabat syurga saya, terutamanya Encik Muhammad Syukri, Kamariah IK, Muhammad Khushairi yang tulis balik poin-poin penting daripada kedua-dua panel kita, dan juga mereka yang komen, yang share. Alhamdulillah kan, mungkin kita tak dapat nak sumbang dari sudut harta kita, tapi kita sumbang dari sudut tenaga kita melalui dengan share kepada WhatsApp group dan juga Facebook Live yang lain insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya dan juga Pertubuhan Mihrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa esok. Waalaikumsalam.